bertemu lagi pada video kali ini. Dan hari ini saya bersama dengan penaung Persatuan bekas pemain bola sepak Selangor, Bos Jalal, dan juga rakan satu tim saya, Ashraf Hanafiah. Okey, kali ini sebelum saya nak bagi tahu, jangan lupa subscribe The Azman Adnan YouTube, share, komen and like. Kepada yang dah, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, dipersilakan tekan saja. Jangan lupa subscribe, like and share. Komen di bawah Tak apalah, kurang je lah cakap. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Jalaluddin Kamal. Saya merupakan penaung kepada Persatuan bekas pemain bola sepak Selangor, di mana Malik Rahman ialah presidennya dan Azman sebagai timbalan presidennya. Karier saya tak adalah sehebat karier Malik Rahman, Azman, Ashraf ataupun Ivan. Saya mula mengenali Malik pada usia kami 16 tahun. Kami bermain di Pasukan Selangor selama 4 tahun. Jadi Pasukan Belia Selangor, kami bermain setiap tahun hingga saya rasa hingga umur kami 19. Saya dengan Malik juga bekerja di bank yang sama, Maybank Finance, dan kami juga bermain di sana. Penglibatan saya dalam bola sepak berakhir setelah saya mewakili Pasukan Belia Negara pada bawah 18 dan bawah 19. Tapi pada masa itu, saya telah buat keputusan untuk melanjutkan pelajaran saya. Jadi saya pun meninggalkan karier bola sepak saya setakat itulah. Objektif pertama ialah kami ingin bermain bola. Walaupun kebanyakan kami dah memang lebih 50 tahun, ada yang muda lah. Ada juga yang hampir 60 tahun, tapi matlamat utama untuk kami terus bermain bola bersama. Dan juga persatuan ini berfungsi untuk membantu bekas-bekas pemain kami yang mungkin mengalami kesulitan daripada segi kehidupan atau pekerjaan. Mungkin tidaklah seperti bantuan yang secara besar-besaran, tetapi bantuan yang sekadar kami mampu untuk membantu bekas-bekas pemain. Kami bukan hanya membantu pemain-pemain berasal dari Selangor saja. Kami juga membantu bekas-bekas pemain daripada negeri lain. Macam tahun lepas dan tahun sebelumnya, kami pernah pergi ke Pulau Pinang untuk bermain untuk lawanan amal Arwah Aziz Azizan, perlawanan amal untuk Anwar Abu Bakar, dan kami juga tahun lepas pergi ke Terengganu untuk mengadakan perlawanan amal bagi membantu bekas pemain Terengganu yang mengalami masalah kesihatan di sana. Tetapi aktiviti kami ini terpaksa dihadkan disebabkan oleh PKP selama tahun ini. Jadi kami terus membantu, memberikan sumbangan sekecil kami terus pada mereka. Dan kerana kami tidak dapat bermain bola sepak, jadi kami membuat apa yang boleh kami buat saja. Kebanyakan orang-orang yang datang tu bukan nak tengok sangat kita orang ni main bola. Sebenarnya dia nak jumpa je. Especially macam Man. Kita pun tahulah kondisi masing-masing semua sekarang macam mana kan. So sekarang ni orang yang datang tu cuma nak tengok mana dia Azman Adnan dulu dan sekarang, dia nak tengok kan. So lepas ni Man pasti kan Man kena datang. Tak payah main, tak apa Man. Okey Man. Kami selalu gunakan Azman ni dengan yang nama-nama besar ni untuk tujuan ambil gambar je. Ambil gambar dengan peminat-peminat dekat sana lah. Fungsi kita adalah untuk mengeratkan silaturahim. Paling penting sekali, kita cuba untuk membantu pemain-pemain yang orang cakap dalam kesusahan, dalam kesakitan. Boleh dikatakan lah, saya bukan nak puji depan bos. Pasal saya pilih dia penaung dengan Malik sebab secara jujur, bos banyak membantu pemain-pemain untuk kita bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dah ke sana ke sini tu saya macam ke Terengganu, bos sendiri yang akan keluarkan. Daripada segi ada sponsor-sponsor, bos sendiri main peranan. Itulah kita bersyukurlah sebagai bekas-bekas pemain ni dapat penaung yang minat dalam bola sepak. Dan juga kita pun kenal dia sebab dia dulu pun pernah main untuk Malaysia bawah 18 tahun. Pada kami tak kisah pemain tu Terengganu ke Kelantan ke ataupun kecuali Sabah Sarawak lah. Sabah Sarawak memerlukan kos yang tinggi. As long as kami mampu pergi, kami akan pergi. Dan bila kami pergi, kami akan bawa pemain-pemain yang ada nama lah. Macam Azman, macam Malik, Ashraf Nizaruddin, Hardi Jaafar, Azrul Amri. Di sini saya juga nak berikan kredit lah kepada bekas-bekas pemain ni. Kalau nak sebut nama semua, banyak.
Tapi saya rasa bekas-bekas pemain ni mereka memberikan komitmen yang baik kepada persatuan dalam usaha kami untuk membantu pemain-pemain lain yang mengalami masalah, yang memerlukan. Bila kami membantu, technically kami tak kisah player tu daripada Terengganu ke Penang ke Sabah ke, asalkan kami menerima jemputan, katakanlah pemain tu berasal dari Terengganu dan pasukan ex Terengganu kata, jom kita buat perlawanan amal untuk pemain ni yang memerlukan bantuan. Jadi kami akan bincang dulu, okey, kita akan pergi untuk membantu. Pada masa yang sama, sebelum kita pergi, kita akan cuba meminta bantuan juga daripada pihak-pihak yang ingin menyumbang untuk membolehkan kita pergi sana, kita memberikan sumbangan yang lebih. Kita ada membantu, tapi kita akan membawa juga bantuan-bantuan yang kami dapat daripada pihak lain untuk membantu pemain yang memerlukan bantuan. Macam saya katalah, kami pernah pergi ke Johor, kami pernah pergi ke Penang, kami pernah pergi ke Terengganu. Kelantan ada ajak kami pergi masa tu, tapi disebabkan kesetukan masa kami tak dapat pergi ke Kelantan. Kami sepatutnya bermain di Melaka untuk satu perlawanan amal, tetapi disebabkan oleh PKP semenjak bulan 11 lagi, jadi perlawanan tu telah ditunda 3 kali. Jadi maksud kami akan cuba seudaya upaya untuk membantu pasukan-pasukan mana yang ingin kami bermain untuk perlawanan amal. Bukan saja jika pemain itu khas pemain negeri, siapa-siapa pun boleh. Maksudnya jika ingin membantu siapa-siapa pun, kami boleh pergi bermain. Dan kami akan pastikan yang kami akan membawa pemain-pemain yang gah lah, yang mempunyai nama. Bukan untuk menang, tapi untuk membuat sebagai daya tarikan kepada orang-orang di sana supaya datang untuk menyaksikan perlawanan amal itu. Sepanjang 2-3 tahun ni kami ada 2 penaja yang memberikan sedikit dana untuk kami bergerak. Yang pertama daripada company bernama Ichafa. Ichafa ni technically berjual tudung, baju kurung, tapi mereka owner dia minat untuk membantu persatuan. Jadi dah 2 tahun mereka terus membantu kami dengan memberikan dana untuk kami bergerak. Kami juga ada company lain seperti Stable Option, satu syarikat yang tak ada kena-mena langsung dengan bola sepak, tetapi kerana pemiliknya minat dengan bola sepak, dia juga membantu. Dan ada juga Airbnb di Taiping, dia pun membantu. Dan yang terbaru ni, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Encik Ramli daripada KDEB kerana beliau memberikan sumbangan peribadi JC yang baru kepada kami, dan KDEB juga ada memberikan sumbangan dana untuk persatuan meneruskan aktiviti-aktiviti kami. Jika ada persatuan ataupun individu-individu yang ingin menyumbang kepada persatuan Ex Selangor ni, boleh hubungi kami, boleh hubungi Malik, Azman, Ashraf atau siapa-siapa saja bekas pemain yang mereka kenal, mereka boleh hubungi mereka. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Persatuan ni boleh dikatakan pada yang berminat, kepada yang berminat ex player atau bukan pemain state pun, dia boleh join. Dia boleh join kita. Sebab persatuan bekas-bekas pemain ni dia terbuka. Kerana tertubuhnya Ex Selangor ni adalah untuk mengeratkan silaturahim. Tadi saya nak tambah, baru ni kita dapat tahu di Hulu Langat, kawasan rumah saya, banjir. Bos sendiri turun dengan semua ex player untuk memberikan bantuan. Sedikit sebanyak dekat situ kita meringankan dan amal jariah. Dalam masa bukan bola je, tapi kita cuba membantu. Macam bos kata, kita cuba membantu yang setakat yang mampu. Ahli ramai, memang ramailah. Tapi disebabkan bila satu perlawanan tu, kami tak boleh panggil semua 100 orang datang main. Lepas tu kami tengok juga kawasan di mana kami bermain. Tapi selalunya kami memanggil dalam 20 orang untuk satu perlawanan. Sebab tak syok kalau panggil 50 orang main 10 minit, semua tak puas hati. Jadi kami panggil dalam 20 orang. Jadi masing-masing dapat bermain lah. Paling ramai pun 25. 25 lah paling ramai. Kita tukar 2 tim. 11 kan. Macam Malik dengan Ivan cakap tadi, Otai ni dia special sikit lah. Kan. Dia punya appearance tu mahal. Jadi dia ada selective game je dia datang. Tapi alhamdulillah game kami di Terengganu, di Johor, Azman ada.
Dengan adanya ex Selangor ni tadi dan bos jalan ni tadi, kita ni tadi dapat berkumpul. Saya ingat kalau kita nak kumpulkan dalam satu masa 30 orang, 40 orang bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Susah sangat. Tapi dengan adanya bro jalan, saya rasa berbesar hati lah dengan Azman Adnan kan. Dapat lagi. Saya berbesar hati sebab bos ada. Bos penaung. Sebelum balik kan tunggu jumpa dulu. Ini apa yang kita buat ni sebenarnya bukannya satu perkara mudah sebenarnya. Nak kumpulkan dalam satu masa tu 30 ke 40 orang player tu bukan satu perkara mudah. Jadi saya rasa terharu dan bangga lah untuk nak berkumpul kan, ramai-ramai ni kan, boleh bertanya khabar kan, nak tengok keadaan, mengeratkan silaturahim lagi. Mengeratkan silaturahim. Macam tu lah. Kami memohon jika ada pihak-pihak syarikat atau individu yang minat dengan bola sepak ataupun ingin membantu, boleh hubungi kami lah. Hubungi saya, Ashraf, Azman, Malik, Aivan atau siapa-siapa pemain bola sepak bekas pemain Selangor yang mereka kenal untuk memberikan bantuan. Dan kami ucapkan terima kasih in advance kalau pihak-pihak tuan dapat membantu kami. Mana-mana individu yang di luar sana ataupun syarikat-syarikat yang di luar sana yang ingin membantu ataupun menyumbang pada ex player kita ni, bolehlah menghubungi kita semua kat sini kan. Dengan bantuan-bantuan yang pihak swasta ke ataupun individu-individu yang kat luar sana yang rasa terpanggil untuk nak membantu, silakanlah. Azman ni dia muda pada saya lah. Saya rasa muda dalam 2 tahun kan. Saya kenal Azman melalui Malik sebab saya memang rapat dengan Malik daripada dulu. Masa saya cakap tadi, bila saya berhenti main bola umur 19, saya melanjutkan pelajaran saya. Jadi mula-mula di Terengganu, kemudian saya pergi ke Amerika Syarikat. Jadi bila saya cuti, sama ada daripada Terengganu atau Amerika, saya akan jumpa Malik. Dulu tak ada WhatsApp, jadi kena telefon saja. Satu hari tu Malik kata, jom kita keluar, aku nak ambil Azman. So keluar. Itu first time saya jumpa Azman. Dan saya ingat Malik bawa kereta dia lah, Honda Civic masa tu lah. Masa dia glamour kan. Malik masa tu glamour. So saya, Azman dengan Malik bawa pergi rumah girlfriend dia. Kebetulan girlfriend tu lah bini pertama Malik. Jadi saya jumpa Azman, saya rasa Azman baru balik daripada Vietnam masa tu. Kejohanan ada international match di Vietnam. Cara Azman bercerita dengan saya tu macam Azman dah kenal lama dengan saya lah kan. Jadi saya rasa okey lah. Pada saya, walaupun dia ada nama, tapi dia tak adalah sombong ataupun kerek kan. Jadi mungkin sebab dia pun ingat saya ni kawan Malik, dia tak boleh kerek lah kan. Tapi saya rasa pertemuan saya first time dengan dia memberikan impression yang Azman ni bukan seorang yang sombong lah kan. Cara dia bercerita tentang pengalaman dia bermain bola sepak tu, saya rasa dia memang very passionate about football. Macam orang masak ni, chef tu, macam mana chef tu masak nak sedapkan makanan tu. Kita semua ada diploma pasal masak-memasak. Ya. Macam tu lah Azman punya passion kepada football. Tapi cuma satu ketekilan sebagai seorang mungkin peminat, saya rasa masa tu peluang pemain-pemain negara untuk bermain di luar hampir tak ada kalau dibandingkan dengan sekarang. Macam sebelum Azman tu Fandi Ahmad. Saya pernah terfikir kenapa Azman tak mengambil peluang untuk bermain di Eropah macam Fandi. Kan Fandi walaupun dia main sekejap saja di Groningen, tapi saya rasa dia mengambil peluang tu sebaik mungkin untuk bermain, untuk melebarkan karier dia. Jadi saya rasa tekilan Azman tak mendapat peluang sebaik itulah dalam karier dia. Sebelum ini pun Malik Rahman ada katakan saya dapat tawaran dari klub Saudi tetapi masa tu pengurusan tak melepaskan. Bos cakap tu betul lah, mana satu kerugian lah. Peluang hanya datang sekali. Jawapan saya sama dengan jawapan orang lain. Tapi dengan saya dia jawab lah. Dengan saya dia jawab pantai sikit lah. Kan? Dalam grup memang susah nak tengok dia jawab. Tapi dengan saya alhamdulillah dia pantas jawab. Yalah penaung. Waktu. Kalau nak tahu yang mana saya terpaksa. Kalau setakat Malik tu malam sikit lah baru balas. Dulu dengan sekarang dulu susah pun nak dapat dia sebenarnya. Tapi sekarang ni dia dah ada improvement lah sikit dah. Ada improvement, banyak improvement dah sekarang ni sebab yalah kan. Dia pun sekarang dah tak apa sibuk lagi. Dulu mungkin dia sibuk kan. Sekarang ni kalau call pun tengok dia boleh jawab kan. Nak cari dia tu je yang susah kan.
Dia ada orang-orang macam yang sebelum ni lah, ada orang-orang yang tertentu je yang boleh pergi cari dia. Kan kalau kita nak pergi serang mendap je dia memang tak dapat lah. Saya mula-mula main dengan tim Selangor ni pada tahun 92, sama dengan Man lah. Lepas tu saya main dengan tim Telekom Melaka. Telekom Melaka lepas tu last kali sampailah saya bersara, saya bermain dengan tim Selangor tahun 2003 lah akhir. Sama dengan Man lah tu. Malaysia saya main sempat bermain dengan Man tahun 95 kita pergi Asian Cup, kita main dekat Hiroshima. Masa zaman tu kalau tak silap saya, masa tu Azizul main lagi, Dola Saleh, Hashim Mustafa, Syarif Majid, Kero Azman. Itulah penampilan saya rasanya. Masa tahun saya tak berapa ingat lah. Selangor lawan Brunei, kita main dekat Brunei semi final. Betul. Betul kan? Kita dah nak kalah. Kita dah hampir-hampir kalah. Sampai Kemal cakap, "Oi, korang tahan. Aku nak skor sekejap lagi." Itulah words dia. Masa kita lawan Brunei dan kita berjaya menang dengan Brunei pada malam tu dan main final. Itulah saya ingat tahun 95 kan. 95 96 kan. Tapi gol daripada tengah. Itulah dah minit ke berapa kan? Nak last minute dah kita dekat dalam minit dah. Kalau tidak kita akan kalah dan tak berasa main final lah pada tahun tu. Terima kasih Aman. Terima kasih. Kan kita satu tim. Satu tim. Nak bagi tahu semua lah yang saya rasa rakan-rakan lain pun faham. Bila Man ni main dengan tim Selangor, bila kita bermain tu, kita tahu Man akan skor. Kita punya feeling tu kuat. Setiap game yang kita main, Man mesti boleh skor. Dan Man akan bagi tahu kita orang, saya main defender, sabar, korang sabar je dulu. Nanti aku akan skor. Korang tahan je dulu, nanti aku akan skor kat atas. Itulah perasaan saya bila bermain dengan Man. Man ni ada satu macam kelebihan, yang macam aura. Bila dia bermain, teammate, kita punya team tu akan berasa kemenangan di berpihak kat kita. Pada masa tu, saya bila dapat berita mengatakan Azman Adnan confirm sign dengan Selangor, saya rasa itu saya punya individu lah. Saya akan memenangi semua piala dekat Malaysia yang dipertandingkan pada zaman saya tu. Sebab satu, saya boleh cakap macam tu pada masa tu, sebab saya tahu pada masa tu striker yang paling baik dekat Malaysia ni lokal Azman Adnan. Dan saya akui benda tu pun saya alami dan saya dapat, saya achieve semua cup yang dipertandingkan pada zaman tu. Tapi bila dia cakap dia confirm nak sign tu, saya rasa macam nak berguling. Jangan guling sekarang. Jangan guling sekarang. Sabar. Jangan sabar. Saya main Selangor tahun 92 sampai tahun 2003. Saya pernah memenangi piala bersama dengan Man lah. Piala Malaysia 3 kali, 95, 96, 97, Piala Sumbangsi, Piala Liga, FA Cup dan Division 2. Maksudnya kat sini semua piala lah. Ada dalam almari kat rumah tu. Sebab tu dia legend 15. Dengan Nasrul ni dia senang dia ikut arahan. Sebab apa? Walaupun dia pertahanan, dia boleh reading. Dia pandai reading kan, bukan senang-senang lah setakat nak bawa lari kan. Dengan dia tak ada teknik lah, setakat nak lari tegak je dengan dia belum tentu boleh menang lah. Tengok dia main tinggi. Tinggi tak ingat kan, kau boleh kejar. Memang dia boleh kejar kan. Cuma selalu dalam game saya selalu berpesan macam dia kata lah, tenang. Orang tahan je kat bawah. Bertahan. Lebihnya kejap lagi aku akan skor. Itu mandanan. Itu saya cuba izin Allah Ta'ala berjaya pula kan. Kalau kita sebut dalam skill bola sepak heading ni kan, yang paling kira orang cakap terbaik dah tentu defender lah. Tambah pula yang sebelah saya ni kan, dengan ketinggian dia kan. Memang kalau bola tinggi memang bagi dekat dia lah, kira makanan dia lah kalau heading ni. Kalau saya tu kira faham dia lah. Sebagai seorang kawan pun bagus
Bagi saya dia dengar cakap, dia pun menghormati orang juga. Boleh katakan yang kawan dengan saya ni banyak selalu saya ajar orang. Bukan ajar lah, kita orang duduk bersama. Masing-masing menasihatkan masing-masing. Masing-masing cuba menghormati. Cuba belajar hormat orang. Itu yang baku sampai sekarang. Hingga sekarang kalau orang tengok, muka macam garang. Yelah dalam padang mestilah garang. Takkan dalam padang kita nak macam teka perempuan. Kalau padang pun garang kan. Jangan garang. Kalau misal kata pasal dribbling, kita pun sedia maklum lah. Sebagai seorang striker, mesti ciri-ciri tu mesti ada. Dribbling, shooting, finishing kan. Memang dah terbukti lah. Man ni, dia satu je. Kalau dia bila nak menjaringkan gol tu, dia boleh buat sendiri. Ada masa, kita tak boleh fit bola kat dia kan. Sebab opponent dah jaga dekat bahagian tengah, kita lepaskan je bola kat Man adalah striker yang boleh buat sendiri dengan menjaringkan gol. Itu salah satu kelebihan Man yang ada kat dia lah. Dan saya tengok sekarang ni pun jarang-jarang dapat tengok. Kalau ada pun tak konsisten. Kekuatan Azman ni lebih daripada shooting dia lah. Setuju dengan Malik. Heading ni saya rasa saya tak pernah tengok pun dia score ataupun dia pass bola dengan heading, saya rasa tak pernah. Tapi saya rasa kekuatan dia lebih kepada dia punya shooting. Dia turn dan dia shoot. Aduh, kecoh lah legend. Aduh. Apalah orang tengah kerja. Sorry lah, sibuk kan. Dia selalu take care. Selalu juga macam berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu Azman lah. Lagi satu yang best, dia sebenarnya Man ni peramah lah, banyak cakap lah kan. Mana-mana yang tak kenal tu mungkin lah rasa macam tengok macam sombong pun ada kan. Tapi sebenarnya tak ada. Peminat yang iktiraf kita. Dalam bola sepak dia bukan seorang lah. Dia sebenarnya berpasukan. Bila kalau kita menang tu, kita menang semua. Semua tu lah boleh katakan juara. Kalau kalah, semua kalah. Itu sifat saya, itu perangai saya. Saya tak ada nak belakang diri saya. Yalah, betul lah orang cakap, Azman top striker sana, Selangor. Tapi bagi saya biasa. Macam tadi diorang cakap, Asrul cakap, Malik cakap, saya memang muka garang, tapi hati saya kan ada taman. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Memang patutlah, saya rasa semasa hayat dia, semasa ada sekarang ni, kita boleh iktiraf dia sebagai legend. Jangan tunggu sampai dia dah tak ada besok kita nak iktiraf dia kan. Masa ada ni kita masih angkat dia sebagai salah satu pemain bola yang tak ada tandingan lagi lah sampai sekarang ni. Pada saya, Azman ni memang legenda untuk Selangor lah. Saya tak teringat pun pasal rekod dia masih dengan KL. Saya lebih kepada rekod dia masih dengan Selangor. Jadi saya rasa dia berhak untuk dapat gelaran tu lah. Sebab bukan semua pemain striker masa tu setanding dengan taraf Azman. Saya cakap ni bukan sebagai saya kawan dia, tapi saya rasa saya bercakap berdasarkan kepada kebolehan dan rekod prestasi dia. Jadi saya rasa saya setuju dengan Ashraf. Bukan saja untuk Azman, saya rasa pemain-pemain yang banyak memberikan sumbangan kepada pasukan negeri atau pada pasukan bangsaan, mereka patut diberikan penghormatan ataupun diberikan sesuatu sebagai tanda banggaan negeri atau negara kepada mereka. Maaf Man, saya idola saya Mokhtar Dari. Walau memang dua-dua bagus, arwah Mokhtar bagus, Azman pun bagus. Tapi mungkin masa saya membesar, Mokhtar Dari was at his peak. Jadi pada saya dua-dua bagus, dua-dua berhak diberikan gelaran legenda, terutama atas sumbangan mereka kepada Selangor
dan juga kepada pasukan kebangsaan. Pada saya Muqtadari dia legend pada zaman dia dan sampai sekarang. Azman di era Azman Adnan, legend sampailah sekarang. So saya rasa benda tu mengikut era masing-masing lah. Tapi satu je saya nak tambah sikit lah kan. Kita masa zaman saya, bila kita nak pergi minum lah sekarang cerita ni kan, orang yang tengah minum ataupun makan tu, bila Azman Adnan lalu, kita orang lalu, dia orang boleh berhenti makan tu. Kita semua tengok, boleh berhenti menyuap. Kalau nak minum tu boleh berhenti minum, pegang gelas macam tu tengok. Siapa lah ni kan? Itulah dia Azman Adnan. Dia Azman Adnan. Oh, kalau Datuk Azman Adnan lagi lah gempak kan. Tapi kena banyak senyum je lah kan. Kena banyak senyum sikit lah. Lepas tu jangan lupa, kalau misal kata lalu kat kedai ke kat market macam ni. Call. Cakap susah dah. Cakap call. WhatsApp. Kenapa? Tak ada nak bangga diri lah. Sebab perkataan legend ni hanya peminat yang iktirafkan, bukan diri kita sendiri. Okey, sebagai kawan-kawan, dia iktirafkan kita pun rasa terharu lah. Sebab kawan-kawan kan, dalam masa sama pun, kalau kita jadi sampai tahap tu pun, pasal diorang ada. Diorang yang membantu. Kalau setakat saya seorang, dia tak jadi. Itu saya cakap, lebihkan berpasukan. Saya lebihkan kepada berpasukan. Jadi bagi saya, diorang tetap sama. Kalau saya ke depan, diorang akan ke depan. Itulah semangat setiap kawan kita orang masa tahun dulu lah, dalam pasukan. Okey, terima kasih pada Azman Adnan kerana mengeluarkan baju yang very comfortable ni, AA brand ni. Sila dapatkan baju JC ni di www.monyok.com. Terima kasih Azman Adnan kerana telah menyumbangkan baju. Ni, tengok ni. Jangan lupa dapatkan di www.monyok.com. Berapa ringgit ni Man? Berapa ringgit satu ni? Banyak-banyak order banyak-banyak. Kita bantu Azman Adnan. Baik. Right. Sampai di sini saja untuk episod hari ini, dan next episod video yang akan datang lagi menarik cerita dia. Kali ni bersama lain pula, bukan players. Kali ni dengan peminat pula. Okey, nantikan. Jangan, aku dah. Action ke tak ni? Action. Jangan lupa subscribe. Aku. Subscribe. Laju sikit. Okey. Tak suruh cakap. Tak suruh action. Subscribe channel The Azman Adnan.